من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Amin. Okay, thank you, Faiz. Okay, alright. So for today, we will start with force. Okay, 2.6 force, Okay, so when you were in lower form, you have learned about force sebenarnya. Okay, dulu kita bagi definition apa force? What is force? Do you still remember what is force? Ingat lagi tak masa lower form dulu? Dah pernah belajar ni topik force sebenarnya. Secara ringkas lah. Kita belajar type of force dulu kan. Okay, ada apa? Elastic force, gravitational force, kinetic. Okay. Okay. Maka dulu definition masa lower formnya, kita kata force is push or pull of an object. Ingat lagi tak? Ingat. Macam lama dah tak ada memori ni. Okay, so sekadar begitu sahajalah push and pull of an object. So bila kita tarik tolak, kita mengenakan force kan. Okay, maka dulu kita belajar force can change the direction of an object, the velocity of an object, can move an object, can stop an object, change the shape. So apa yang force boleh buat. Okay. So how force change the momentum of an object? Okay, sekarang kita nak lagi detail lagi lah Okay, so cuba scan ni lah, recall kamu punya basic yang kamu pernah belajar sebelum ni. Okay, sekarang kita nak kaitkan. Okay, force, momentum, dia punya acceleration, dia punya mass, dia punya time, semua tu. Okay, so kita, okay, aktiviti ni kita kena buat di lab guna-guna ni. So, sekarang saya nak bagi idea secara ringkas je dulu. Let's say kamu ada, saya buat stimulus sendiri yang lain Kamu ada trolley, let's say kamu ada trolley. Kamu bagi dia force, kamu tolak seorang-seorang lah. Okay, kamu pun tolak trolley ini, apply force on the trolley. Katakanlah ada mass satu kotak objek ni lah. Okay, maka akhirnya bila kamu bagi force, kamu tolak trolley ni yang ada satu load yang mass dia M, so it will accelerate. Dia akan memecut lah. Okay, bila kamu apply force on the trolley ni. Okay, kamu tolak dia. Kemudian kamu pun ajak seorang lagi kawan kamu. Okay, jom tolak sama-sama. Okay, ajak dia tolak sama-sama. Menolak objek yang sama, trolley yang sama. Tapi sekarang force dah berganda kan? Okay, dah 2 kali ganda force. Kamu dan kawan kamu tolak. Maka what will happen to the acceleration? Increase. Yes, dia akan increase, akan double jugalah kan. Kita katakan bila kita apply force double, maka acceleration pun akan double. Lagi lajulah trolley ni bergerak bila kita gandakan force. So when the force is increased, the acceleration will be increased. So kita kata kalau tadi dia dah jadi 2F, so sekarang kita kata 2A lah. Kita andaikan dia berganda 2 kali ganda. Nak kata dia meningkat lah. So A increase. So when F increase, A also will be increased. Okay, so kita boleh kata A is directly proportional with F. Okay, simbol directly proportional tu kan. So A berkadar terus dengan F. A meningkat, F bila F meningkat. F meningkat, A meningkat. Okay, so that one is the relationship between A and F. Okay, so now kita nak tengok pula situation. Okay, saya lukiskan. Mula-mula kamu tolak troli seorang-seorang. Okay, masih lagi troli yang sama. Kamu angkat satu load ni. Maka objek ni akan accelerate lah dengan satu nilai acceleration. Kemudiannya, okay, masih lagi kamu seorang. Maksudnya nak katanya force-nya constant. Kamu seorang je yang menolak. Tapi sekarang load-nya kita double. Kita ambil satu lagi kotak kita tindankan. Double mass sekarang.
So what happened to the acceleration? Decrease. Yes, yang ni boleh fikir logik kan. Dia akan decrease. Sebab kamu apply force yang sama tapi mass objek kamu nak tolak tu dah berganda kan. 2 times kan. Okay, so A-nya menjadi, kita katakan berkurang separuh lah. Kita congak secara kasarnya. So M berganda 2 kali ganda. Acceleration jadi berkurang bahagi 2. Okay, so kita boleh kata di sini. When the mass is increased, the acceleration will be decreased. Ataupun kita boleh relatekan dia, kita kata A is inversely proportional with M. Satu di atas, satu di bawah. So kita kata inversely proportional. Berkadar songsang. Bila M meningkat, A berkurang. Okay? M berkurang pula, A meningkat. Okay? So it is inversely proportional. Berkadar songsang. A and M tu. Between A and M. Okay, so now kita nak relatekan lah dua situation ini, both of this situation. A directly proportional with F and it is inversely proportional with M. Okay, macam mana nak relatekan kedua-dua tu? So kita combinekan sekali. So kita kata A is directly proportional with F. Okay, sama atas-atas. And it is inversely proportional with M. Kita letakkan M di bawah. So A dengan M berkadar songsang, A dengan F berkadar terus. Okey, maka kita tukar dia menjadi mathematical equation. So simbol directly proportional ni kita tukar jadi equal to K kan. So F equal to K MA. Kita pindahkan M ke sana terus. So let's say K equal to 1. Maka F equal to MA. Okay, so dapatlah formula force. Dari sinilah datangnya F equal to MA ni. Yang menjadi general formula for force lah. F equal to MA. Okay, datang dari mana? Bila direlatekan antara F dengan A, F dengan M. So, it is F equal to MA. Okay, so when we plot graph A and F. Okay, so dia akan jadi directly proportional lah. Yang tadilah, first case tadi. First situation tadi. Okay, so A dengan M inversely proportional. A is inversely proportional with M. Okay, so dia directly proportional with 1 per M. Bila dibuat 1 per M, directly proportional. Kalau dengan M saja, dia inversely proportional. So, kalau kita buat graph A against M, dia akan jadi graph inverse lah. Inversely proportional ni. Yang kita dah belajar chapter 1, graph inversely proportional. That one is between A and M. Tapi bila kita tukar 1 per M dengan satu set 1 per M, dia ialah directly proportional. Okay, so ni pembuktian yang tadi lah. Yang saya dah tunjukkan kamu bila kita combinekan dua situation ni. Okay, so dapatlah F directly dengan MA. So F equal to MA lah. Okay, so sebenarnya benda ni diterangkan oleh Newton's second law. Yang dapat akhirnya F equal to MA ni daripada Newton's second law lah. Melalui Newton's second law. So, A ni juga ialah rate of change of velocity. So, V minus U per T. So, bila buka, MV minus MU per T. So, MV minus MU ni, okay, apa benda formula MV ni? Kita baru je belajar. Apa dia? Yang equal to MV ni? P, yes. Momentum. Okay, so MU ni momentum juga. Cuma U tu nak tunjukkan initial velocity. So, kita kata initial momentum lah. MV tu kita katakan final momentum lah. Bila kita ada dua situation before dengan after kan. So, that's why di sini dalam textbook kamu tulis Newton's second law of motion state that the rate of change of momentum. Kadar perubahan momentum. Datang dari mana? Rate of change of momentum ni maksud dia final momentum minus initial momentum per time lah. Kadar perubahan momentum. So perubahan momentum tu daripada momentum akhir tolak momentum awal lah. Per dengan masa. Jadilah rate of change of momentum. Is directly proportional to force. Okay, dia berkadar terus dengan force. Sebab atas sama atas kan. Bila dah dia punya MV minus MU ni tinggi, F ni pun jadi tinggi.
and acts in different MV minus MU per T lah. Semualah satu sekaligus. Rate of change of momentum. Okay. So directly proportional with force and acts in direction of applied force. Okay. From the relationship, okay, F directly MA. So F equal to K. K is a constant. Okay. Maka bila dicari sebenarnya nilai K sebenarnya dapatlah 1. Okay. Bila dia buat guna alat dia, guna dia punya research dia, buat eksperimen ini, didapati 1 Newton yang akan menghasilkan 1 meter per second square bila dia tolak 1 kilogram objek. Okey, maka K-nya menjadi 1. Maka that's why kita pun jadikan K1 dalam formula tu, K ni dah jadi 1, tinggallah F equal to MA sahaja. So kita pakailah formula F equal to MA ni. Okey. Alright. Ataupun kalau kamu baca buku yang lama KBSM, dia bagi definition Newton's second law states that, dia tak buat ayat ni, dia kata Newton's second law of motion states that the acceleration is directly proportional with force applied and inversely proportional with mass of the object. Boleh juga pakai boleh juga pakai ayat tu. Sama je, dia menerangkan benda yang sama Okay, so now look at the example. How to use this formula ni, F equal to MA. Okay, so look at the example. The worker pulls a load of mass 80 kg along a horizontal surface by force 160 Newton. Okay, terus keluarkan. Ni ialah mass. So the symbol is M. Terus tulis simbol. Ni ialah force. The symbol is F. Guna simbol. Baru kamu nampak formula apa nak guna. Okay, if the surface is smooth, okay, maksudnya licin, tak ada frictional force lah, without any resistance that oppose the motion. Maksudnya sepenuhnya lah ditolak ke depan ni, tanpa ada resistance yang menentangnya, tak ada friction lah. Kita assume tak ada friction antara object and the floor tu. Okay, so berapakah dia punya acceleration akhirnya bila kita apply force sebanyak 160 Newton terhadap mass object 80 kg. Okay, so force-nya sekarang 160, mass 80 kg. So bila kita apply FMA lah, sebab sekarang itulah yang ada kan. So force kita dah tahu, mass kita dah tahu, A yang kita nak cari. So jadikan A subject, maka F bahagi dengan M lah. So check unit, make sure force dalam Newton, mass dalam kilogram. So dapatlah acceleration dalam SI unitnya, 2 meter per second square. Kalaulah ada nilai friction, katakan bukannya smooth, non-smooth surface, ada friction. Apa kita nak buat dengan friction tu? Tukar kepada point. Kita kena tolak nilai friction tu sebenarnya. F equal to MA. F ni sebenarnya resultant force. Lagi tepatnya kalau ada banyak daya-daya yang wujud pada objek tu, F tu ialah resultant force sebenarnya. Force yang dah bersih. Force yang dah net force. So katakan ada friction, kita tolak kan, kita tolak objek ni ke depan, tapi pada masa yang sama wujudnya friction between the object and the surface, yang objek tu duduk di atas apa-apa tu kan. Maka kalaulah dia bagi tahu nilai friction, katakan wujudnya friction 1 Newton, maka bila kamu nak guna F equal to MA ni, okay, daya yang menolaknya mengikut arah acceleration, iaitu force, pulling force ni. So kita kena minus dengan friction dulu. Baru equal to MA 80A. Tu in case kalau ada friction kena minus friction dulu. Tolak apa daya yang menentangnya. So kalau tak ada friction ni tak apalah. Buanglah. So nilai resultant force dia sebanyak force yang diberikan lah, tanpa ada gangguan-gangguan lain. Okay, boleh? Boleh. Alright, look at example 2. Car of mass 1200 kg, so that one is M. Move with velocity 30 meter per second. Okay, when the brakes of the car is applied, kita tak tahu lagi U ke V, baca dulu Pak Abi hayat dia ni. Okay, so when the brakes of the car are applied, maksudnya akhirnya dia tekan brake and stop. Maka apa perlu kita tahu bila dia stop? Zero. Apa yang zero? 0 meter per second.
Velocity-nya 0. So this one is final velocity lah. Bila akhirnya berhenti dan dia dah bagi nilai awal tu ialah U lah. Initial velocity lah. In 5 seconds. So this one is time. Okay, calculate the average braking force of the car. Okay, maka kita nak cari dia punya braking force. Nilai force ketika mana dia brake tu lah. So nak guna F equal to MA niat kita. Okay, kita dah ada M tapi kita tak tahu lagi A. Maka kenalah cari A tu. Okay, apa formula A? Bukalah dulu A tu. V minus U per T. So kita tahu. V tahu U tahu T. Boleh settlekan. Okay. M dah tahu. So V kita masukkan dulu formula V U T ni. Cari dulu A. Lepas tu kemudian baru darab dengan M. Dan kalau dapat negatif tak apalah. Biarlah dia negatif sebab dia ialah vector quantity, force vector quantity. So boleh jadi negatif. Okay, so negative sign shows that the force applied in opposite direction to the motion of the car. So biarkan je. Okay, so setakat itu sahaja sebenarnya pasal F equal to MA. Bolehlah nak jawab latihan ni pun. Okay, tapi sekarang saya nak masuk terus 2.7. Impulse and impulsive force. Masih lagi pada bahagian force. Okay. So kita tengok yang ni dulu. Okay, figure shows action of long jump athlete bending his legs while landing. What is the effect of this action? Kenapa pemain lompat jauh ni kan kita panggil lompat jauh. Yes. Kenapa dia bending his leg? Kenapa dia tak tegakkan? Kenapa dia membengkokkan kaki dia? Apa tujuan dia? Untuk menambah kadar force. Okey, untuk menambah ke nak mengurangkan sebenarnya? Mengurang. Nak mengurangkan sebenarnya force yang dikenakan pada body. Kalau dia tingkatkan force yang dikenakan pada body, lagi sakit dia nanti. Okay, actually dia nak reduce the magnitude of impulsive force acting on his body. Sama juga kalau kamu lompat, katakan kamu sedang berdiri di atas meja kan, berdiri tegak. Lepas tu saya bagi arahan, okey jump, lompat, turun bawah. Kamu pun akan membengkokkan kaki kamu. Automatically kamu akan membengkokkan. Kamu tak turun dalam keadaan kaki tegak je ke bawah kan. So kamu akan membengkokkan dulu. Bending your leg. So why? Niatnya sebenarnya nak increase the time of impact. Nak meninggikan masa untuk nak berlanggar antara kaki dengan tanah tu sebenarnya. So bila time of impact longer, maka impulsive force will be lower. Okay, tak apa. Kita tengok lagi. Ada lagi explanation dia sebenarnya Okay. So mula-mula kita kenalkan dulu dengan term impulse. Okay, berkenalan dulu dengan term impulse. What is impulse? Impulse is the change of momentum. Impulse is the change of momentum. Okay, bukan impulsive force lagi Impulse je dulu. So dia ialah perubahan momentum. That means final momentum minus initial momentum. So MV ni kita kata final momentum lah. MU is the initial momentum. Okay, so the symbol for impulse is J. Capital J. J besar MV minus MU. Change of momentum. Okay, ataupun kita tulis dia sebagai simbol FT. FT means F tu ialah applied force. T tu ialah time of action. Okay, boleh guna formula dua-dua lah. Kalau kamu ada clue F dengan T, guna FT. F times T je. Kalau kamu diberi clue mass, kamu diberi clue final velocity, initial velocity, kamu boleh guna MV minus MU. Okay, that one is impulse. Impulsive force pula. Okay, impulsive force ialah rate of change of momentum. Kalau tadi change of momentum, kita tidak kata dia per masa. Kita tak ambil nilai itu bagi every one per one time. Okay, sekarang untuk impulsive force kita ada rate. Istilah rate ni menunjukkan kita nak tengok benda tu secara kadar. Kita consider factor time. Kita nak tengok dalam masa 1 saat. Okay, berapa dia punya change of momentum. Okay, rate of change of momentum in a collision or impact in short period of time. Okay, so inilah yang utamanya kena ada rate of change of momentum. Okay, maksud impulsive force tu. Okay, maka kalau tadi impulse change of momentum saja MV minus MU. Sekarang bila ada rate, maka kita kena per dengan time. Okay, change of momentum MV minus MU per time.
So T time of impact and V minus mu is the momentum. Okay, kalau impuls tadi, dia tak tulis di sini. Apakah unitnya? Apa unit untuk impuls? Cuba teka. What is the unit for impulse? Unitnya sama dengan unit momentum lah. Sebab dia change of momentum je. So unit momentum apa? kg ms negative 1. Mass times velocity. Walaupun tolak kan, dia change of momentum. Walaupun tolak, tidak menjejaskan unitnya. Cuma darat dengan bahagi yang akan menjejaskan unit. So sekadar kg ms negative 1 minus dengan apa-apa nilai kg ms power of negative 1, masih lagi dapat kg ms power of negative 1. Ataupun dia equivalent dengan Newton NS. second. Bukan Newton saja, Newton second. Equivalent sama. That's why kita boleh guna formula FT ni. Force dalam Newton, time dalam second. Dapatlah Newton second. Sama je. Okay, sama dengan unit momentum hari itulah. kg meter per second or Newton second. Yang tu untuk impulse Okay, kalau sekarang impulsive force, apakah unit impulsive force ni? Bila sebut je force, mestilah dia punya SI unit ialah apakah? SI unitnya ialah? Newton. Yes, Newton. Newton SI unitnya. Ataupun kalau kita buka base SI unit, Newton ni sebenarnya sama dengan apa? kg meter per second square. Okay. Macam force tadi lah. F equal to MA. Mass kilogram. Acceleration meter per second square. Okay. So Newton ni equivalent dengan kg meter per second square sebenarnya. So itulah unitnya. Alright. So if the change of momentum is constant, F is inversely proportional with T. Okay. If T small, then the magnitude of F is higher. So kalau T pula higher, F will be lower. Okay, so contohnya macam mana? Okay, kita terus tengok di dalam textbook ni lah. Okay. Dia kata di sini, diterangkan apa pula ni? Okay, Newton's third law. Okay, tak apa, tengok je dulu. Newton's third law of motion. Okay, yang ni dah belajar masa lower form ni. Yang menyatakan for every action, there is the reaction of equal magnitude but opposite direction. Maksudnya dia kata bagi setiap tindakan adanya satu daya yang sama nilainya tetapi bertentangan arahnya. Yang tu Newton's third law. So tengok yang dia terangkan. Increasing the magnitude of impulse by the following through action. Kita nak besarkan impulse. Maksudnya change of momentumnya nak besar. So kita sepakkan bola ni. Bagi action pada bola pada masa sama. Wujudnya reaction pada foot yang bertentangan arah. Okay, a follow through action after a strong kick produce a large impulse. As the result, the ball experience large momentum, change of momentum and move in high velocity. Okay, tu cerita gitu je. Okay, lepas tu dia kata, okay, cara nak reducing ataupun nak increasing. Dalam daily life kita, ada ketikanya kita nak high impulsive force. Ada ketikanya kita nak low impulsive force. Tengok situation lah, based on the situation. Kalau kes berlanggar begini kan, kita tak naklah impulsive force yang besar terkena pada kita punya kereta. Kalau terlanggar apa-apa objek ni, nanti teruklah dia punya kerosakan kereta tu. Okay, collision cause a car to stop and experience change of momentum. The crumple zone ni bahagian mana ni? Bahagian depan ni bahagian depan kereta ni yang mana dia akan crumple. Crumple tu maksudnya remuk. Renyuk dulu. Okay, so the crumple zone extend the time of impact. Crumple zone ni biasanya digunakan soft metal. Dia tak guna yang very hard. Kalau tidak,
kereta kamu akan terbalik kan. So bila berlanggar sesuatu, ia biarkan berlanggar tapi dia akan mengambil masa untuk meremuk sebelum sampai ke driver yang di dalam tu. Okay. So kita panggil dia bahagian crumple zone, bahagian yang akan meremuk bila dia berlanggar sesuatu. Merenyuk dulu kan, macam kamu crumple kertas kan, crumple kita kata. Okay, so dia extend the time of impact, T increase, menyebabkan F akan decrease. Berdasarkan kita punya equation tadilah. As the result, the magnitude of impulsive force reduce. Okay. Increasing impulsive force. Okay, kes nak menumbuk kan, kamu nak tumbuk bawang. Okay, so apa tindakan kamu ketika mana kamu tumbuk bawang tu? Tumbuk bawang, tumbuk apa ni lah, ada hitam ke? So, kamu akan menggerakkan kamu punya ulu lesung tu, okay, dengan cepat. Kan, kamu nak hasilkan change of momentum yang besar. MV minus MU yang besar. Perubahan daripada halaju awal ke halaju akhir tu yang besar. That's why kamu gerakkan dengan laju kan. Tak adalah kamu gerakkan mortar kan, kita panggil mortar ni dengan perlahan-lahan kan, pestle dengan mortar ni. Pestle ni perlahan-lahan, okey. So kita nak gerakkan laju supaya change of momentum itu berlaku perubahan yang banyak dalam masa yang singkat. Dalam masa yang singkat. So yang ni, maka nilai MV minus MU kita besar, T kita kecil. Maka kita akan menghasilkan F yang besar lah. Okey, so kita menghasilkan impulsive force yang besar, maka pecahlah kita punya bawang-bawang tu. Okey, lada hitam tu terpecahlah, terberailah. So niat kita memang nak memecahkannya kan. Okey, so kita kata pestle lah. Pestle ni uli-ulu tu kita panggil pestle lah. Pestle moving at high velocity stop by a hard mortar in a short interval of time. Maka large impulsive force is produced. Okay, so sekarang situation yang kita nak high impulsive force for this one lah. Okay, ada banyak lagi application lain sebenarnya. Kalau contohnya, kenapa orang yang lompat tinggi tu akhirnya dia letakkan lari lompat tinggi tu, kenapa lari, dia pun letakkan apa di belakang tu? Dia akan letakkan mattress kan, letakkan tilam. Kenapa letak tilam yang tebal di belakang lepas lompat tinggi tu? Untuk kurangkan force. Yes, kurangkan impulsive force. So, dengan cara letakkan mattress supaya dengan adanya mattress tu dia akan increase time of impact. Kita kata meningkatkan masa pelanggaran, time of impact. Masa pelanggaran antara body dengan tanah lah. Sebab dia akan kompreskan mattress ni dulu kan, barulah nak cecah tanah kan, punggung dia nak kena tanah tu. So, to increase the time of impact, so the impulsive force will be lower lah. So, tak sakit lah, tak patah lah dia punya tangan, dia punya punggung semua tu kan. Because low impulsive force. Untuk kes tu lah. Okay, dan ada lagi lah situation lain. Okay, tengok example problem pula yang relate between impulse and impulsive force ni. Okay, plus the symbol mass, okay, label M is thrown at the velocity 10 meter per second and hit the wall. It stick to the wall. Okay, maka ni ialah dia punya initial velocity lah tu. And hit the wall. Okay, akhirnya terlanggar dengan dinding. So, dia stick to the wall. Stick to the wall, maka akhirnya dia melekat di situ, stop lah di situ. So, V-nya ialah 0. Okay, so maksudnya plus the sin pergi ke wall, akhirnya melekat di situ. Duduk situ. Itulah situation dia nya. Okay, so dia tanya, what is the impulse of the plasticine? Okay, impulse of the plasticine. So, impulse yang diminta. Impulse, ingat balik. Impulse tadi simbolnya ialah kg meter per second. tu unitnya. Simbolnya ialah J. Soalan minta J ni lah. So, MV minus MU. Change of momentum. Impulse tadi change of momentum. Bukannya rate of change of momentum. Change of momentum only. So, MV minus MU. Okay, so kita gantilah. M kita ada V, kita tahu, U tahu. So, kalau dapat negatif tak apa, biarkan. Sebab dia ialah vector quantity juga impulse ni. Okay. So, menunjukkan impulse yang dikenakan in opposite direction of the velocity. Okay. Tengok example tu. A golfer hits a ball with the mass. Okay, tengok mass dia boleh bagi. Tapi dalam unit gram. Okay, maka kalau unit gram,
Kalau soalan minta apa ni? Impulsive force. Okay, impulsive force nak dapatkan dalam Newton tu mestilah semua guna SI unit kg, meter per second negatif tu kan. So mestilah benda ni ditukar kepada kg. Kena tukar ke SI unit. Kalau tidak tak boleh tulis Newton tu. Salah. Okay, at the velocity 50 meter per second. Okay, so if the time of impact 0.05 second, what is the impulsive force? Okey, maknanya dia bergerak daripada tak bergerak, dia hayunkan golf ni sehingga bergerak dengan laju 50 meter per second tu dalam masa 0.05 second. Maknanya ni ialah V lah. Okey, mula-mula dia tak bergerak lah. So U-nya ialah 0 sebenarnya. Okey, so masa dia pergerakan itu untuk mencapai velocity itu 0.05 second. So dia minta impulsive force. Okay, so terus tulis impulsive force F, rate of change of momentum, maka mv minus mu per t. Okay, gantikanlah, kita dah tahu semua. M, cuma alert lah, M tu tukar dalam kg dululah. Okay, V, unit meter per second, cantik dah. Time dalam second, cantik dah. Okay, so ganti-gantikan dapatlah jawapan ni. Alright. So itu sahaja sebenarnya. Okay, cuba kita jawablah yang ni since we still have some time. Okay, cuba jawab formative practice 2.7. Okay, jom kita jawab sama-sama sekarang In a car collision test, a car of mass 1500 kg. Okay, apa benda tu? M. Terus label. He is the wall with a speed 15 meter per second. Apa tu? Baca dulu. Kemudian, okay, takut ada lagi maklumat. The car bounce back. Akhirnya, dia berlanggar dan dia terpelanting balik with speed 2.6 meter per second. Okay, maknanya sekarang situationnya kereta ni pergi langgar dinding. Wall. Pergi langgar dinding dengan so kita kata 15 meter per second ni U ke V sebenarnya? U. Yes, U. Okay, dan nilainya positif. Kita assume to the right positif lah. So kita kata ketika itu U-nya 15 meter per second. Kemudian dia kata dekat bounce back. Maksud bounce back ni ialah melantun balik. So bila dia pergi langgar, kemudian dia lantun balik. Dia berpusing ke arah bertentangan dengan V-nya. Okey, tapi apa kita perlu buat pada V ni? Kita kena letakkan Negatif. yes, negatif. Negatif sebab dia dah berubah arah daripada direction asal. Okay, make sure dalam calculation nanti V tu kena ada negatif tu. Okay, if the collision time, okay, masa pelanggaran yang diambil ialah 0.15 second. So that one is T lah, time lah. Okay, calculate the, okay, tengok number 1. Dia suruh cari impulse. Okay, apa formula impulse tadi? MV minus MU. Yes, J equal to MV minus MU. Okay, gantikan je. Okay, so mass kita, tengok unit alert dengan unit. Okay, cantik, kilogram. Okay, V negative 2.6 minus 1500, U kita 15. Tekan calculator, dapat berapa tu? Dapat berapa? So negatif darab dengan ni, negatif lah di situ. Negatif berapa di situ? 1500 times 2.6 dapat berapa? 3900. Dapat Negative 3900. Okay, minus dengan 1500 times 15. 22,500. 22,500. Okay, so minus 2 tu dapat Negative 26,400. okay, good. Negative 26,400. Unit apa sekarang ni? Newton. Ya ke Newton untuk impulse? Tidak. Tidak. kg.
Apa? Meter per second. kg meter per second ataupun Newton second. Tulis salah satu unit kg meter per second ataupun Newton second. So biarkan begitu. Okay, so you will get the answer. Okay, next number 2. Okay, impulsive force. Number 1, 2 ni. 1 Roman 2. Okay, so impulsive force F. Maka MV minus MU per T. Okey, nak ulang sekali lagi ataupun terus je ambil nilai MV minus MU kita dah kira dah pun tadi kan. So kita boleh kata dia ialah J lah per dengan T. So ambil je terus nilai yang kita dah kira di number 1 ni. Tak salah sebab dia continuous. Okey, so terus tulis negative 26400. Ambil negatif tu. Tak apa sebab dia vektor. Divide by 0.15 second. Terus je masuk ganti bahagi dengan masa je. Ambil impulse per time tadi. Okey, maka apa dapat jawapan di situ? Negatif Negative 176,000. Okey, this one apa unitnya? Newton or kg meter per second square. Yes, Newton or kg meter per second square. Tulislah salah satu unit betul dua-dua. Okey, so settle for number 1. Okey, biarkan begitu. Okey, next number 2. A footballer kicks a ball with mass 450 gram. Alert, that one is mass. Tapi unit gram sekarang With the force, dia dah bagi siap-siap nilai force F. Okay, the contact time of the shoes and the ball 0.008. What is the impulse of the ball? Okay, so cari dulu yang tu. Kemudiannya soalan dia lagi. If the contact time increase to 0.013, what is the velocity of the ball? Okay, kita settlekan satu-satu. Mula-mula kita cari dulu impulse dia. Okay, so nak guna formula apa ni untuk number 2 ni? Nak cari impulse ni. MV minus MU. Okey, kita ada M. Adakah kita tahu V? Adakah kita tahu U? Tak tahu tu. Tak ada dalam maklumat soalan. V pun tak tahu, U pun tak tahu. So, kita tak bolehlah menggunakan MV minus MU. Apa satu lagi kita boleh guna? Kita boleh guna ME. impulse. Impulse tadi. Tengok balik nota impulse. Apa? FT. Yes, FT. So, untuk number 2 ni nak cari impulse ni kita tak mampu guna MV minus MU sebab tak ada maklumat. Banyak tak ada maklumat. V tak tahu, U tak tahu. Maka kita guna J equal to FT. Satu lagi formula yang boleh guna. Since kita tahu F, kita tahu T. So, terus guna FT. So, 1500 kita dah tahu F yang diberikan. T-nya ialah 0.008 second. Okay, unit pun okey ngam. SI unit. Newton dengan second. So, darab je dua ni. Okay, dapat berapa tu? 12. Dapat 12. Unit apa tu? kg meter per second. Okay, boleh tulis kg meter per second ataupun 12 Newton second. Pun betul, mana-manalah. Alright, so kena guna FT lah untuk case sekarang sebab kita tak ada maklumat V dengan U nak guna MV minus MU. Okay, so boleh guna J equal to FT. Terus dapat Okay, next. Dia tanya, if the contact time increase to 0.013. Okay, time sekarang dah berubah. What is the velocity of the ball? Okay, macam mana nak cari velocity of the ball ni? Macam mana nak cari velocity of the ball? Okay, apa idea kamu nak cari dia? Dia minta velocity of the ball. Final velocity lah ni maksudnya initialnya 0 ni sebab dia mula-mula nak sepak bola kan. Okay, bermula dengan tak bergerak, nak gerakkan dia dengan satu hal laju. So, mula-mula initial velocity-nya 0. Maka ideanya kita nak guna formula V minus U. V minus U, lepas tu? Over time.
Ya ke? Okey, V kita tak tahu, yang kita nak cari U kita tahu 0 T time, tapi apa? Kita boleh relatekan dengan F kita ni lah sebab kita tahu nilai force kan. Okey, dan kita tahu T. Okey, so kita boleh relatekan dengan J equal to FT ni juga sebenarnya Okey, tapi kita bukalah J tu sebab kita nak cari V sekarang kan. Okey. Okey, kita nak cari V sekarang. Okey, so kita boleh buka J tu. MV minus MU sama dengan FT. Okey, so U 0. So sekarang MV, okey, cuma kena alert lah. M sekarang kita kena tukar kepada kg. Tukar SI unit. So dia akan jadi berapa kg tu? 0.45 kg V yang kita nak carilah. Okey, so U kita dah 0, so MU tu kita jadikan 0 teruslah. Equal to force 1500 time dah jadi 0.013 second. Okey, unit okey. So carilah V itu. Dah boleh carilah. Cari V dulu kan. Okey, cuba tekan calculator. Dapat berapakah nilai V tu? Okay, what is your answer? 19.5. 19? Ya ke 19? Saya kira dapat lain ni. 43. Dapat apa? 43.3. 43.3. 43 ke 4 point? 43. 43, betul 43? Force 1500, okay, cuba tekan 1500 times dengan 0.013 divide by 0.45. Dapat 43.33, betul? Okay, unit apa sekarang? MS negative 1. Yes, ms power of negative 1. Meter per second sebab dia kata velocity kan. Okay, so SI unit for velocity lah. Meter per second. Okay, so that's all for 2.6 and 2.7. Okay. Okay, so let's recall balik. Okay, dalam 2.6 tadi, kita belajar pasal force. Okay, so dia pun relate kan. Okay, force tu dengan acceleration dengan mass. So apa relationship force, acceleration dengan mass? So kita kata acceleration directly proportional with force and inversely proportional with mass. So itu dinyatakan oleh Newton's second law. Newton's second law of motion Maka keluarlah formula apa dari situ? F sama dengan KMA. F equal to KMA. So bila dibuktikan K tu jadi equal to 1. Maka tinggallah F equal to MA kan. Okay, F equal to MA. Maka kita pun gunalah application F equal to MA. Okay, so sekarang bila kita masuk ke 2.7, kita kaitkan pula dengan impulse and impulsive force. Basicnya daripada FMA tu juga A tu kita buka MV minus MU kan. VAV minus U per T. Maka kita pun katalah, okay, kalau impulse tu ialah, what is impulse? Change of momentum. Okay, change of momentum. The symbol for impulse is? J, betul lah. J, simbol impulse J. Okay, dia punya SI unit ialah? kg meter per second atau Newton second. Yes, okay, bagus Amalina ni. Kg meter per second or Newton second. So that one is impulse. Okay, bila kita kata impulsive force, kita buat apa? Kita tambah perkataan? Rate. Yes, rate of change of momentum. Maka dalam formulanya kita kenakan perkan dengan time. Okay, perkan dengan time.
So, MV minus MU per T. Okay. Maka tengoklah situation dia. Kalau kita nak memerlukan low impulsive force, kita akan increasekan time of impact. Okay. Kalau kita nak high impulsive force, kita akan decreasekan time of impact. So, hakikatnya dia inversely proportional lah between F dengan T. So, kita settlekanlah apa soalan minta bagi problem solving ni. Alright, so that's all for today. So, saya akan tinggalkan tutorial lah 2.6, 2.7 dalam group. So, sila jawablah untuk apply apa yang kamu dah belajar. Tengok setakat mana kamu faham hari ni. Boleh? Okay. Boleh.